Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ihdina bil Qur'an warhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina wa manhaja hayatina wa syafi'an lana yawmal qiyamah ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amma ba'du. InsyaAllah kita pada pagi yang mulia ini mari kita ikuti ma'al Quran, ma'al Luqman dalam suratul Luqman pada ayat yang ke-14 insyaAllah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Alhamdulillah, satu ayat daripada surah Luqman ayat 14. Masih lagi ada hubungi dengan ayat sebelumnya, iaitu ayat yang 13. Berkenaan dengan wasiat bagi Luqman al-Hakim, salah seorang soleh, hamba yang soleh yang mempunyai kebijaksanaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah mana Luqman dia wasiat yang pertama mula-mula sekali yang dia memulakan dalam pengajaran dan wasiat dia kepada anaknya, iaitu anak kesayangannya, dengan bahawa dia melarangkan daripada bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memulakan untuk nak mengisbatkan tauhid, nak mengukuh dan menguatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana akidah tauhid adalah asas kepada agama. Siapa-siapa rusak di sini, rusak di asah, maka rusaklah segala-galanya. Amalan dia, Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa sakut paut dengan syirik pada Allah tidak diampun oleh Allah. Sebagaimana Tuhan royak dalam surah An-Nisa. Dosa-dosa lain itu Tuhan ampun walaupun besar. Dosa ni ia terbagi kepada dosa besar dan dosa kecil. Al-syirkul apa panggil al-zambul akbar wa zambul asghar.
Syirik pun begitu juga, syirik akbar, syirik asghar. Tapi Tuhan akan ampun, janji akan ampun dosa-dosa yang lain apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirik ini Tuhan tekan sungguh tak si ampun, tak wi maaf kepada orang yang bersyirik pada Allah. Kenapa? Apakah sebab Tuhan itu sungguh-sungguh dia bertekan tak sewi bersyirik kepada dia? Kerana Allah dengan makhluk tu ia beza jauh. Beza langit dan bumi. Allah pencipta manusia. Manusia ni hak kena buat menjadi makhluk. Bagaimananya nak wisupa dengan Tuhan dengan manusia. Tuhan Maha Besar. Manusia atau makhluk-makhluk lain, terutama buala-buala, batu-batu, hak Tuhan jadi hak hina, hak manusia duk pakai wa umur, kataknya batu wi hancur wi rusak untuk jadi tanah macam bukit-bukit yang ada batu-batu yang besar. Nak banding Allah Taala tak boleh, jauh, sangat jauh. Jadi kita patut fikir juga kalau nak syirik, kena fikir secara dalam-dalam. Tuhan yang Maha Kuasa boleh beri pertolongan, boleh beri manfaat, boleh beri kemaslahatan, boleh menolak kemudaratan. Kita nak ambil benda-benda hak jadi makhluk Tuhan, hak hina, hak lemah, hak kena jadi wisupang Tuhan bagaimana. Sebab itulah Tuhan tu dia tekan sungguh-sungguh di segi larangan jangan syirik melalui wasiat Luqman terutamanya. Jadi padalah kalau Tuhan kata melalui wasiat Luqman ila zulmun azim, kerana dia tu sangat jelek, sangat buruknya, zalim, sangat zalim, akbarul kabair, sebesar-besar dosa-dosa besar. Na'udzubillahi min zalim. Kita perhatikan daripada pengajaran ayat 13 dulu, katanya saya ingin nak sampaikan kepada sidang yang mengikuti pengajian Ma'al Quran di pagi ni. Ingatlah 5 perkara ni. 5 perkara yang mula dengan syin panggil. Mula dengan syin. Ada juga mula dengan syin hak molek, hak comel ada. Macam syariat. Kalau bahasa Melayu kita syurga, molek comel, kita nak pada syurga. Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, kita kena baru semua kita orang Islam ni. Tapi di sana ada 5 perkara hak kita kena jauh, mesti menjauhi diri kita daripada dia. Satu, syar. Dan syar kita baca saat ni doa mula-mula sekali. Wa'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Syurur ni jamuk daripada syar, jahat. Buruk pun panggil. Nah, tak molek lah melawan dengan khair. Tu. Allahumma aslih li apa? Waja'al mauti rohatan min kulli syarr. Ya Allah, jadilah kalau aku ni mati, jadilah mati aku ni sebagai rehat daripada segala kejahatan. Tak boleh nak buatlah benda jahat, dia mati dah, jadi rehat. Itu hak Tuhan suruh, Nabi suruh kita berdoa dalam doa dia. Yang keduanya iaitu syirkun. Tu. Syirik ni kalau kita balik tengok pelago dengan syukur, ya huruf dulu dah. Syakara mula dengan syin kahra. Tu. Bersyirik ra duk tengah. Ra tak ada duk belakang dak. Kah ya duk belakang. Syirik. Hak ni syukur.
yashkur, wa man syakara. Tu syakara syengkahra, syirik syirrakah. Jadi berlawan dua tu lah. Mana orang syirik, orang tak syukur pada Allah lah. Tu. Tu jadi hak comelnya syukur, hak tak comelnya syirik. Allahu akbar, masya-Allah. Satu-satu kelima, satu-satu perkataan yang Tuhan sebut dalam Quran mempunyai pengertian makna yang mendalam, yang comel, yang kita patut mari wikra, mari kita analisakan. Dua dah. Yang tiga syaitan. Waktu besar juga. Tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan. Banyak Tuhan sebut dalam Quran, Nabi pun dia suruh kita ta'awuz, minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Nak masuk masjid pun minta berlindung pada syaitan dulu. Tu. Sebelum nak masuk masjid, mula dengan minta Tuhan buka rahmat, lepas tu minta berlindung dengan syaitan. Takut rahmat tu disekat oleh syaitan. Syaitan ini tersekat gitu. Sekat rahmat. Allah muftahli abwaaba rahmatik. Lepas tu suruh kita tu minta dengan nama Tuhan, dengan kekuasaan Tuhan Al-Azim, bisultanihil azim, minasyaitonir rajim. Tu. Itu nak ayat bahaya dia besar, sebab itulah Tuhan suruh kita minta berlindung. Yang keempatnya iaitu syahwah, hawa nafsu lah. Hawa nafsu ni selalu lawan lah dengan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita kerjakan. Yang kelimanya iaitu syubhah. Tu syin juga syubhah. Benda-benda keliru duk antara halal dengan haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu adalah jelas disebut oleh Allah dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu juga haram, tapi antara dua tu ada perkara-perkara yang syubhat. Jangan kamu gaduh melaksanakan, adalah kamu periksa dulu jadi jelas molek adakah halal ataukah haram. Itu 5 perkara mula dengan sying hak kita patut menjauhkan diri kita daripada dia, supaya jangan kita terlibat dengan dia. Kalau sudah terlibat, mari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mati. Bila kita mati, Tuhan tak macam syirik ni, Tuhan tak ampun dah kita mati. Na'udzubillahi min zalik. Mari wasiat yang kedua, setelah mana tauhid itu adalah hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak hamba, hak atas hamba terhadap Allah, jangan syirik. Iaitu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Hendaklah kamu menyembah Allah, mentauhidkan Allah, jangan kamu bersyirik kepadanya. Itu hak yang wajib atas hamba sebagai hamba kepada Allah. Adapun kewajipan Allah iaitu Allah memberi syurga kepada kita, insya-Allah taala. Maka dalam wasiat Luqman ni, dia mula dengan hak Allah dulu sebelum dia nak wasiat kepada manusia supaya buat baik kepada dua ibu bapaknya. Jadi Luqman di antara bijak dia tu, dia mula dengan perkara yang asah dulu. Hak ni dia panggil fiqhul awwaliyat. Kuam lamdab, kan lamdab, kuam sangkan kong amalan. Tu. Dia amalan ni ada hak terpenting, hak lebih samkan, lebih penting. Lepas tu mari hak penting, lepas tu mari tak penting. Kalau kita semaya fardu itulah hak paling samkan. Lepas tu semaya sunat. Kalau kita mari misalnya masuk masjid, orang qomak, kita tak sah lah semaya tahiyat masjid.
Kerana kita nak widan dengan Tok Imeh, maka takbir dengan Tok Imeh tu panggil lamdab kuam samkan. Tu dia panggil masuk dalam fiqhul awwaliyat. Sad hengkan lamdab kuam samkan. Tu itu satu-satunya kaedah dalam agama Islam kita. Maka Luqman dia mula dengan hak lebih samkan dulu. Tak ada suruh kata taatlah kepada dua ibu bapa kamu. Lepas tu mari jangan bersyirik kepada Allah. Itu panggil tak pandai, bukan hakim kita tu. Tu bukan bijak tu. Kerana ambil hak tak samkan dulu, buat kira hak tu dulu sebelum daripada hak lebih penting. Gapo-gapo kita pun supaya tu jugalah. Kalau walaupun kita tidak bijak sama dengan Luqman, tapi tanda kata kita pandai mengaturkan, mentertibkan yang lebih penting atas yang penting. Dan kalau ada yang penting, kita tertib lebih daripada hak tak penting. Hak remeh-remeh, hak perih-perih, jangan kita ambil buat peduli dia sama dengan hak lebih penting atau sama dengan hak penting. Jadi yang kedua ni iaitu pada ayat 14 ni, dalam ayat ni dia wasiat kepada manusia dengan firman-Nya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan kami wasiat di sini maknanya mewajibkan. Amarna, kami perintah, kami suruh, pesan dalam bentuk kata suruh sungguh-sungguh. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Supaya juga macam kalimah qada, mana aujaba, mewajibkan. Kami mewajibkan manusia berbuat baik kepada dua ibu bapaknya, biwalidayhi. Masya Allah, ayat ni kalau kita faham, Allah samakan antara sesama manusia, semuanya manusia. Tak kira manusia tu yang beriman kepada Allah dan manusia tidak beriman kepada Allah. Sebab perkataan insan perkataan umum, termasuk semua manusia, dengan tidak kira apa sahaja agamanya. Kerana semua manusia dia ada ibu bapa. Tak ada orang tubik mari dengan tidak ada ibu bapa. Kecuali Adam alaihissalam. Adam tu tak ada lah, ibu dia tak ada lah, bapa dia pun tak ada, kerana Tuhan jadi daripada tanah. Begitu juga Hawa Tuhan jadi daripada Adam. Dan satu lagi iaitu Isa alaihissalam, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya dia jadikan Isa tanpa bapa. Sebab tu dia panggil Isa bin Maryam. Isa anak Maryam, nisbah kepada ibu dia. Tak ada kata bin Muhammad bin Abdullah, tak ada. Bin Maryam panggil. Dia tak ada bapa. Itu hal lain semua manusia atas dunia ni adalah keluar daripada ibu bapa, dilahirkan melalui ibu bapa. Maka semuanya kena Tuhan suruh buat baik berlaku. Adilnya Allah Subhanahu wa taala, maha adilnya Tuhan kita. Kerana jasa ibu bapa sangat besar, sangat tinggi. Kewajipan dia sangat berat untuk menjalankan kewajipan yang Tuhan serah amanah kepada dia tu.
Dua orang ni, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami telah mewajibkan manusia berbuat baik biwalidayhi, tak ada ihsana, tak ada sebut, tapi dalam ayat lain dia sebut ihsana. Kalimah birru tak ada dalam Quran, tak ada sebutlah sakut paut dengan ibu bapa ni. Bagi dengan kalimah ihsan, wa bil walidaini ihsana. Tu. Tak ada kata wa bil walidaini birra, tak ada. Ihsana. Kalimah ihsana ni makna kalimah yang luas, mengandungi berbagai-bagai kebaikan yang kita kena buat kepada dua ibu bapa. Sama ada ibu bapa yang masih ada, masih wujud di atas dunia ini, atau ibu bapa yang telah pergi meninggal dunia ni, kita boleh buat baik. Nabi Nuh lagi, zaman Nabi Nuh lagi. Tapi ada tak ada lah. Ya, doa kepada dua ibu bapa, kerana dia tak ada ibu bapa. Nabi Nuh, Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin wa liman dakhala baiti minal mu'minin wal mu'minat. Allah, Nabi Nuh dia pun doa kepada dua ibu bapa dia, dan juga kepada orang-orang beriman, daripada orang lelaki dan juga orang perempuan dia. Masya-Allah. Tu dua-dua selalu dah. Jadi wa wasainal insana biwalidayhi, mula dengan dua ibu bapa, lepas tu lagi dengan hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Wa ya ibu saja pula. Tu apa dia kehendak Allah Subhanahu wa taala di sini. Kalau kita faham katanya bapa dengan ibu tu, Tuhan raya ibu saja tentang kesusahan dia, kepayahan dia dalam mengandung seseorang anak tu, seseorang insan tu. Hamalat ummuhu, tak ada kata hamala walidan, ada kata mengandung oleh dua ibu bapa, tak ada. Seorang yang mengandung, iaitu orang nama ibu, ummuhu. Hamalan ummuhu, hamala ni makna mengandung. Quran guna hamala, Allah comelnya. Sebab apa? Kita duduk dalam perut ibu ni, seseorang manusia dalam perut ibu dia, seolah-olah ibu dia bawa dia semua. Allahu Akbar. Daripada mula jadi air mandi dalam kandungan ibu, dalam rahim ibu, sampai kepada umur yang Tuhan kehendak supaya dia tu lahir. Bawa semua nak pergi ke mana, bawalah anak dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Wahnan ala wahni, susah atas susah, payah atas payah. Nak mandi pun bawa, nak pergi kedai bawa, nak pergi kenak bawa, nak jual ikan bawa, nak jual buah kayu pun bawa, nak motang pun bawa, nak pergi makan pulut ke bawa. Hamalat, makna dia mengandung, tapi hamalan ni bawa lah, muak apa ni. Ibu tu macam kereta dah, muak bagi gapo bagi anak tu lah. Kalau anak 10 orang dia hamalat. Kalau anak selesai dia hamalat. Cuba kita fikir, hey, anak-anak, bagaimana susahnya ibu. Nak masuk bilik air, nak mandi, nak gapo, semua hamalah bawa belakang kita tu. Tu. Sebab tu Tuhan ada tekan hai ibu lebih banyak daripada hai bapa. Inilah kedudukan wanita dalam manhaj rahmatan lil alamin. Rahmatan untuk seluruh manusianya. Insya-Allah kita sambung lagi lepas ni tentang bagaimana Allah Ta'ala wi kedudukan kepada ibu bapa dan wi kedudukan kepada ibu, seorang ibu yang begitu tinggi,
dan Allah menjelaskan tentang betapa susah payahnya dia dalam nak menjaga membelakan seorang anak supaya dia tu menjadi anak yang soleh. Allahumma ja'al auladana salihin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.